الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung kuliah Sirah An-Nabawiyah. Pagi tadi kita baca tentang peperangan Qainuqa' antara tentera Islam dan tentera Yahudi Bani Qainuqa', di mana mereka ini mengkhianati perjanjian. Mereka membenci Islam. Mereka merancang untuk membunuh Nabi. Maka kabilah Bani Qainuqa' Yahudi ini dihukum oleh Nabi. Perkampungan mereka dikepung selama 15 malam. Kemudian mereka menyerah galah dan mereka diusir, dihalau keluar dari bumi Madinah. Itu yang kita baca pada pagi tadi. Saya nak sebut sikit tentang sebab berlakunya peperangan Bani Qainuqa'. Sebabnya ialah mereka mengharapkan peperangan Badar. Mereka harap tentera Islam kalah. Mereka harap Nabi Muhammad mati terbunuh. Tetapi sebaliknya berlaku, tentera Islam yang sedikit itu menang dalam peperangan Badar. Nabi tidak berjaya dibunuh oleh tentera musyrikin. Musyrikin kalah, mati terbunuh, dan 70 orang tentera musyrikin ditawan. Mereka harap-harap sangatlah Nabi kita ni mati dalam perang Badar, tapi tak mati. Bila tak mati ni pegeram. Mereka menzahirkan marah, dengki. Setelah mendapat tahu tentera Islam menang, mereka duk cakap belakang, mereka benci, mereka geram, mereka meluat.
Mereka kecewa dengan kekalahan itu. Dan mereka bercakap, kalaulah tentera Islam lawan dengan mereka, tentu mereka berjaya mengalahkan tentera Islam. Mereka kata tentera musyrikin Badar tak pandai perang. Tentera musyrikin tak mahir peperangan. Kalau lawan dengan kita, sahih kita menang, Muhammad kalah. Pasal kita mahir strategi perang. Tentera musyrikin Badar ni tak pandai strategi. Lawan serbu, tak atok dulu, tak buat saf. Tak ada tentera kanan, tentera kiri, tentera tengah, tentera pertahanan, tentera penyerang. Jadi mereka duk bercakap macam tu lah. Lepas Badar, mereka duk bercakap, kalau lawan dengan kita, kita menang. Sembang besar mereka pun. Lawan dengan tentera Badar, bolehlah. Tentera musyrikin bolehlah. Mereka menang. Kalau lawan dengan kita, silap. Kita ni keman. Kita ni pandai peperangan. Begitu. Benda ni sampai kepada Nabi SAW. Mereka duk cakap, duk hina Nabi. Bila sampai ke telinga Nabi, apa Nabi buat? Nabi kumpulkan mereka. Nabi atok satu pertemuan dengan mereka, Bani Qainuqa'. Kemudian Nabi jumpa ni pun, Nabi bagi nasihat. Nabi nasihat mereka supaya mereka janganlah cakap-cakap macam tu. Nabi himpun mereka di pasar Bani Qainuqa'. Tempat ni berniaga, ada pasar. Tahun tu Nabi kumpul ni Nabi cakap, ya ma'asyara Yahud, wahai orang-orang Yahudi Bani Qainuqa', aslimu, masuk Islam lah. Biajak, mai masuk Islam. Qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Masuk Islam lah sebelum kamu ditimpakan musibah seperti mana musibah yang kena dekat kafir Quraisy. Kafir Quraisy perang, kalah. Kalau hampa pun ada niat nak perang dengan orang Islam, batalkan niat tu. Lebih baik hampa masuk Islam. Nabi tak paksa, Nabi ajak masuk Islam. Pagi tadi kita baca dah ayat Quran. Allah Ta'ala sebutkan, ketika Nabi berjumpa ni Nabi kata, masuklah Islam sebelum ditimpa musibah kepada kamu seperti musibah yang ditimpakan ke atas kafir Quraisy. Dan waktu itulah turun ayat. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul lilladzina kafaru, kata bagi orang kafir, yakni Yahudi Bani Qainuqa', satughlabun, kalau hampa cuba nak perang pun, hampa pun akan kalah juga. Satughlabun, kalau hampa sembang besar lah, duk rancang nak perang dengan tentera Islam, hampa akan kalah macam mana tentera musyrikin kalah. Qul lilladzina kafaru satughlabun, kalah hampa, akan kalah. Wa tuhsyaruna ila jahannam, di akhirat nanti akan dikumpul hampa semua, limpak dalam neraka jahannam. Dunia kekalahan, akhirat dapat seksa azab neraka jahannam. Nabi cakap, aslimu, masuk Islam. Kalau tak mau kena nasib macam tentera Quraisy, masuk Islam. Apa ni jawab dekat Nabi? Qalu, ni kata kat Nabi, ya Muhammad. Ni saya bawa daripada kitab lain ni. Kitab Sirah Nurul Yaqin ni tak ada. Ni kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika. Janganlah engkau, wahai Muhammad, tertipu dengan diri engkau. Annaka qatalta nafaran fi Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Sesungguhnya engkau berjaya membunuh beberapa orang pembesar Quraisy kerana mereka tu tak reti perang. Mereka tu reti meniaga aja. Bangsa Quraisy pandai meniaga. Ni pemain ramai-ramai 1,000 orang lawan dengan kau, lawan dengan hang boleh lah bunuh ni pasal la ya'rifuna al-qital, ni reti perang, reti meniaga lah. Innaka law qataltana, tapi kalau perang dengan kami, la'arafta,
anna nahnun nas. Kau akan kenal lah langit tinggi rendah. Kami ni hero-hero, kami ni pahlawan-pahlawan yang cekap dalam perang. Lawan dengan orang Mekah boleh lah. Bangsa kamu Quraisy kerti perang, erti mega. Mereka ingat mereka ramai, main lawan, mereka kalah. Lawan dengan kami silap banyak. Mereka samsing tu. Nabi Pi nasihat mereka, tak mau masuk Islam tak apa, la ikrah fid din. Tapi cara mereka jawab dekat ni. Dan mereka kata lagi, wa annaka lam talqi mithlana. Kau tak akan jumpa satu tentera yang hebat macam kami. Dalam dunia ni kami, tentera kami hebat, kepakaran perang kami pun ada. Jadi, ini satu riwayat lah. Satu riwayat kenapa sebab berlaku perang Bani Qainuqa. Sebab yang kedua, dalam peristiwa yang lain pula, seorang perempuan muslimah masuk ke pasar. Ni dalam peristiwa yang lain. Peristiwa tadi berakhir macam itulah. Nabi ajak mereka masuk Islam. Mereka tak mau masuk Islam. Mereka sembang besar. Kata mereka hebat dalam peperangan. Mereka bukan nak ucap tahniah dekat Nabi menang perang. Mereka mengangkat diri mereka. Mereka kata, alah, lawan dengan kafir Quraisy boleh lah. Lawan dengan kami silap. Kami kuat. Tak apalah, Nabi balik. Sabar je lah balik. Berlaku peristiwa kedua pula. Sebab perang Qainuqa yang kedua. Yang pertama tadi Nabi cuba nasihat, cuba ajak mereka. Kalau mereka kata kami tak mau masuk Islam, tak apalah, mereka pelekeh Nabi pula. Sebab yang kedua, seorang perempuan muslimah pergi beli barang di pasar Qainuqa. Pasar Qainuqa ni peniaga-peniaga semua Yahudi. Pasar Yahudi. Macam kita pun di Malaysia ada pekan-pekan. Macam dia Ustaz ada pekan Cina macam tu kan. Di Madinah ada pekan Yahudi, nama pekan Qainuqa. Perempuan Islam pergi masuk beli barang. Mereka duk geram kat orang Islam. Mereka geram tentera Islam menang Badar. Mereka benci Nabi Muhammad. Dan mereka nak tunjuk kebencian mereka ni. Perempuan ni duk tengah beli barang. Tiba-tiba ada seorang Yahudi Qainuqa ini. Dia ikat kain perempuan tu. Perempuan tak sedar. Perempuan ni pakai baju, pakai kain. Dia ikat satu tali. Dia ikat dekat kain perempuan tu. Dan dia ikat dekat tiang. Faham tak? Perempuan tak sedar dia ikat. Yahudi jahat lah. Yahudi nakal. Bila ikat macam tu, ketika selesai jual beli, perempuan ni pun berjalan. Bila berjalan, apa jadi? Terlondeh lah kain dia. Terlondeh. Nampak aurat dia. Mungkin nampak punggung dia. Kalau tak telanjang pun, jalan-jalan, kain terikat kan. Faham? Kalau kain tu diikat, perempuan ni jalan, terselok. Terlondeh lah bahasa kita. Selok ni daripada bawah. Kalau daripada atas ni terlondeh. Perempuan ni pun sedih. Jerit lah. Tolong, tolong, tolong. Dia pun gelak kat dia. Tertawakan dia. Gelak. Nampak punggung. Nampak aurat macam tu. Nampak paha. Perempuan ni teriak dan dia menjerit. Kebetulan di dalam pasar tu juga ada seorang Islam. Orang Islam ni bila nampak maruah perempuan ni dihina begitu sekali, maka orang Islam yang seorang ni pergi bunuh Yahudi yang ikat. Yahudi yang ikat kain tu dia pergi lawan tumbuk, lawan bertarung. Akhirnya dia geram sangat-sangat kerana menghina, melondehkan kain perempuan muslimah. Lepas tu pakat duk gelak pula, pakat duk menghina dia. Maka Yahudi ni, orang Islam ni, faqatal al-Yahudiyah. Dia bunuh Yahudi tu. Dia tanya siapa yang ikat, kawan tu mengaku, awak. Masuk pekan ni pun kira hebat lah. Suka hati ni pun aja nak menjatuhkan maruah orang Islam. Siapa yang ikat ni? Dia mengaku, aku ikat. Anak buat apa? Akhirnya berlaku, tumbuk-menumbuk, lawan, bertarung. Orang Islam berjaya bunuh Yahudi tu. Bila orang Islam berjaya bunuh Yahudi tu, peniaga-peniaga pasar yang Yahudi lain tu pula main
balun dia, main hentam dia, main pijak dia, pukul dia, sehingga akhirnya lelaki Islam ni mati syahid dalam pekan. Kemudian benda ni jadi riuh rendah. Orang Islam pun sakit hati, terutamanya keluarga, mangsa, jadi marah. Akhirnya berlakulah peperangan antara family, keluarga Muslim ini berperang, bergaduh. Kira pekan tu dah tak aman. Pekan Qainuqa tu dah tak aman. Dan orang Yahudi mempertahankan bangsa mereka, walaupun salah, walaupun jahat, mereka pertahankan. Bila berlaku serangan daripada keluarga mangsa, mereka akan lawan. Maka berlaku pertumpahan darah. Celau di situ. Bila berlaku celau, tak harmoni, tak aman, bahaya dah. Hidup di situ pun dah tak aman macam dulu. Lagi pula mereka memang duk buat mesyuarat, nak hina Nabi, nak bunuh Nabi. Suasana yang macam tu, tuan-tuan faham tak? Memang mereka ni tak boleh duduk. Tak boleh dibiarkan duduk di situ. Kalau dibiarkan, dendam antara Islam dengan Yahudi ni berterusan. Bunuh-membunuh. Dendam, benci. Berlaku kebencian dua-dua belah pihak. Yahudi benci orang Islam. Keluarga mangsa pun tentu benci Yahudi ni. Maka sebab itulah Nabi SAW bawa tentera. Mereka rasa mereka hebat sangat. Malah Nabi tak mau masuk campur lah pergaduhan antara keluarga mangsa dengan Yahudi Qainuqa. Nabi tak mau masuk campur, tapi nampak tak boleh selesai macam ni. Maka Nabi bawa tentera Islam Madinah, tentera kerajaan Islam Madinah pergi kepung mereka yang mereka dulu sembang kemah, sembang besar. Lawan dengan kafir Quraisy boleh, lawan dengan kami silap lah. Maka Nabi pergi kepung mereka, mereka tak berani lawan. Allah masukkan ke dalam hati mereka ar-ru'b, rasa gerun, kegerunan menyelubungi hati mereka. Akhirnya mereka menyerah kalah dan mereka dihalau, diusir, diperambat, keluar daripada Madinah. Tak mau tengok lagi. Nabi bagi tempoh 24 jam keluar daripada Madinah. Kalau nampak puak-puak ni akan dipancung kepala, akan dibunuh. Maka mereka dengan penuh kehinaan untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka keluar. Mereka takut anak mereka ditawan jadi hamba abdi, isteri-isteri mereka ditawan, maka berlaku rundingan. Mereka kata, boleh tak kami serah semua harta kami, yang penting jangan bunuh kami, jangan ambil bini-bini kami dan anak-anak kami. Jangan jadikan hamba abdi. Dan Nabi bersetuju, harta mereka dirampas dan mereka boleh bawa anak dan isteri mereka keluar. Ini yang kita baca pagi tadi. Saya nak buat tambahan sedikit sebab berlakunya Nabi dah pergi bincang dengan mereka, nasihat mereka, mereka perli Nabi, mereka hina Nabi. Dan yang kedua yang lebih dahsyat, mereka buat satu cara, iaitu menghina perempuan muslimah. Kainnya terlondeh di tengah-tengah pekan pasar Yahudi itu. Baik, seterusnya kita sambung peperangan Badar Al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Ini apa yang kita baca perang Qainuqa ini tahun ke berapa? Tahun kedua Hijrah. Tahun pertama bina Masjid Quba, bina Masjid Nabawi, pensyariatan azan, kan? Azan subuh, azan Jumaat. Kemudian tahun pertama ni Nabi buat majlis persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Tahun pertama juga Nabi buat draft surat perjanjian yang ditandatangani oleh penduduk Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansar dan juga Yahudi. Undang-undang Madinah untuk menjaga keselamatan, keharmonian kaum. Itu ada piagawan Madinah. Ada piagawan Madinah, jangan cetuskan huru-hara, hiduplah aman damai, saling hormat, menghormati. Itu tahun pertama. Tahun kedua ni dia jadi perang. Ghazwatu Badrin Al-Kubra, peperangan Badar Al-Kubra. Hiya al-furqan alladhi a'azza Allah bihi al-Islam wa rafa'a manarahu wa tamasa asy-syirka wa kharraba arkanahu. Peperangan Badar Al-Kubra ialah pemisah. Patutnya kita ni patutnya dia cerita Badar dulu. Lepas Badar baru pengkhianatan Yahudi Qainuqa. Sepatutnya macam tu. Tak apalah. Kita ikutlah tertib susunan dia.
Peperangan Badar Al-Kubra. Badar ni ada 2 kali. Yang pertama Badar Al-Ula. Hak tu tak jadi perang. Badar Al-Kubra ni Badar kali kedua, yang ni memang real jadi perang. Ialah pemisah antara hak dan batil. Al-Furqan. Ini disebut oleh Allah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari Al-Furqan iaitu hari bertembung 2 pasukan. Pasukan Islam diketuai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasukan kafir diketuai Abu Jahal, Amru bin Hisham. Dan tarikh Badar bersamaan dengan hari turunnya Quran, nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam gua Hira, bulan Ramadan 17 bulan. Maka hari yang sama kata Allah berlakunya Badar. Perang Badar berlaku sama, iaitu 17 Ramadan, cuma tempat berbeza. Di Badar, yang nuzul Quran tu di gua Hira tahun pertama kenabian, yang Badar ini tahun kedua Hijrah. Tarikh sama 17. Kalau kita tengok dalam kalender kita 17 Ramadan tu ditulis nuzulul Quran, kita ambil pen kita tambah dan Badar Al-Kubra. Kan dalam kalender ditulis nuzulul Quran saja, kita ambil pen kita tambah dan Badar Al-Kubra. Tarikh tu juga 17 Ramadan. Peperangan yang Allah muliakan Islam, mengangkat mercunya, menghapuskan kesyirikan dan meruntuhkan tiangnya. Ini semua ayat-ayat bahasa orang abang kata peperangan ni menyebabkan musyrikin Mekah jadi takut. Selama ni mereka rasa kuat. Selama ni mereka hina, mereka seksa orang Islam. Mereka ingat mereka boleh bunuh Nabi. Rupa-rupanya dah Allah wa nasara abdah, Allah jaga, Allah bantu hamba Nabi. Malam Badar tu, malam esoknya nak perang tu, Nabi menadah tangan kepada Allah. Di tengah malam, di kesyahduan malam, keheningan malam, Nabi mengangkat tangan Nabi. Atas bahu Nabi ni ada kain selendang, Nabi angkat tangan. Nabi berdoa, Nabi angkat tinggi tangan Nabi sehingga jatuh selendang yang ada di atas bahu Nabi, sehingga lengan baju Nabi ni terselak sampai nampak ketiak Nabi. Sebab jubah yang Nabi pakai tu lengan dia besar. Nabi doa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, intahlik hadhil isabah. Seandainya pasukan yang aku pimpin ini menghadapi kegagalan, kekalahan, lan tu'bada fil ardi abada, tak akan ada siapa lagi yang akan menyembah engkau di muka bumi ini buat selama-lamanya. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Seandainya kami kalah dalam perang ni, tak ada siapa lagi nak sembah engkau ya Allah buat selama-lamanya. Nabi berulang doa yang Nabi berdoa tu sungguh-sungguh sampai Nabi menangis, mengalir air mata Nabi. Nabi angkat tangan setinggi-tingginya sampai jatuh selendang, nampak ketiak terselak. Saya doa tu dia takat terselak macam ni je, boleh nampak siku je. Kan? Kita doa takat siku dah terselak ketiak. Tingginya tangan Nabi angkat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyedari Nabi bangun tengah malam, solat hajat, doa, teriak, terisak-isak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi belakang Nabi, peluk Nabi. Peluk daripada belakang. Sayyidina Abu Bakar kata, sudahlah wahai Rasulullah, insya-Allah kita akan menang. Yakinlah kita pasti menang walaupun bilangan kita sedikit, senjata kita ala kadar. Sebab Nabi pi tu bukannya nak perang, pi nak sekat rombongan dagangan Quraisy. Bukan niat nak perang. Bila nak sekat ni, ramai yang bawa kayu. Kalau kita bawa tongkai kayu tu lah, mereka lalu kot tanah kita tak minta izin, kita tunjuk kayu. Banyak yang bawa kayu. Berapa orang yang bawa pedang? Sikit sangat. Baju besi pun tak bawa. Tak sangka nak jadi perang. Jadi ingatkan air Quraisy,
rombongan dagang rupanya bertemu dengan rombongan dagang. Nafir. Kita merancang, Allah yang menentukan. Nabi rancang nak sekat, tak maulah perang-perang. Nak pau ni bawa barang, lintas tanah Madinah tanpa izin, menceroboh, jadi barang mereka akan dirampas. Macam custom ambil barang, macam tu lah. Bukanlah nak sampai bergaduh nak perang, rupa-rupanya jadi perang. Rancang nak sekat dagangan Abu Sufyan, tapi yang berlaku rombongan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal datang daripada Mekah. Bukan yang balik daripada Syam, rombongan dagang, tetapi berlaku peperangan dengan rombongan perang. Abu Jahal mai daripada Mekah. Wasababuha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja liya'tarida 'iran liquraisy raji'atin min asy-Syam wa kana ma'ahu 313 rajulan. Sebabnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 313 orang sahabat lelaki keluar untuk menyekat rombongan dagangan Quraisy yang pulang dari Syam. Nabi pun tak ajak ramai-ramai, 313 ya. Dan sahabat yang di Madinah pun mereka pun tak tahu kata nak di perang. Kalau mereka tahu, mereka akan keluar lebih ramai. Tak tahu, tak sangka. Tengok nombor 1 di bawah, rombongan dagang Quraisy diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb yang nanti menjadi bapa mertua Nabi. Nantilah Nabi akan kahwin dengan anak dia, nama Ummu Habibah, atau nama tepatnya Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sufyan ni dia bukan nak perang, dia mengetuai rombongan dagangan. Lepas ni selesai meniaga di Busra, ni nak balik Madinah. Ni pergi jual barang di Busra Syam, nak balik Madinah, lalu nak balik Mekah, lalu ikut tanah Madinah, lalu ikut Madinah. Selepas mendapat tahu bahawa Rasulullah dan sahabatnya sedang keluar untuk menyekat rombongan mereka, dia pun gelabah, dia dapat maklumat. Ada pengintip yang bagi tahu. Dia mengutuskan seorang lelaki untuk memberitahu Quraisy tentang hal itu dan meminta bantuan mereka. Dia dapat tahu macam tu, dia dalam bahaya, barang-barang, duit ringgit yang dia bawa pun akan dirampas. Dia boleh baca dah. Maka dia hantar seorang lelaki nama Damdam. Damdam ni dia upah kerana dia ni kalau naik kuda sangat laju, pecut, penunggang kuda yang pantas. Dia bagi duit kat kawan tu, dia bagi satu tugas, upah, hang pergi ke Mekah, hang pecut lah cepat-cepat, hang naik laju-laju kuda sampai Mekah, hang minta tolong dekat orang Mekah, habang aku dan rombongan aku dalam bahaya. Ni tak sampai Madinah lagi ni, suruh dia ni pedarah, pecut laju-laju. Di sana lawangkan Najdah. Ya, Damdam. Najdah ni makna tolong. Penting, perlu pertolongan segera. Najdah. Hampir sana hang jerit, Najdah. Perlukan pertolongan dengan segera. Cepat. Dan kemudian hang bagi tahu nipa kata barang-barang nipa yang ada dekat aku ni, kan nipa tentu order dekat Abu Sufyan pergi berniaga. Balik tentu dia akan bawa balik barang-barang yang ditempah oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah nak tepung ke, nak baju sutra ke apa ke, tentu barang-barang tu ada. Dia bawa balik. Maka Damdam ni pun pergi lah sampai ke Mekah. Dia pecut tu sampai terkoyak baju dia, duk kena angin kan. Sampai putih. Sampai luka hidung ni. Kuda kan dia ada tali kekang tu, sampai luka berdarah ni. Bibir kuda, hidung kuda. Dia punya kedarah tu lah. Sampai sana, dia jerit. Dan Abu Jahal bila dapat tahu macam tu, dia marah. Tunggu Abu Jahal. Dia tahu Muhammad duduk di Madinah, nak rampas barang-barang kita, nak ganggu rombongan dagangan kita. Ini tak boleh jadi.
Maka Abu Jahal kumpulkan bala tentera dan dia kata, kita akan pergi sana, kita akan perang dengan Muhammad, kita akan bunuh Muhammad, kita akan bunuh agama dia, kita akan duduk sana, kita akan menari 3 hari 3 malam, kita akan minum arak sepuas-puasnya di sana. Dan aku akan tuang arak dalam kepala Muhammad, aku akan minum daripada kepala tengkorak Muhammad sendiri. 3 hari 3 malam, kita akan berseronok di sana. Tahu dia Abu Jahal, samseng tu. Kita akan sembelih unta-unta, kita bawa banyak unta, kita akan sembelih, kita akan makan, kita akan berpesta. Kita akan buat bakar-bakar BBQ, kita akan minum arak sepuas-puasnya. Dan pastikan jangan lupa, bawa penari-penari kita, perempuan-perempuan cantik, pelacur-pelacur, bawa pergi. Lepas kita berjaya bunuh Muhammad, kita bunuh agama dia, kita akan berseronok di sana. Bawa pelacur sekali. Oh, sembang kemah dia. Memang dia geram sungguh lah. Maka Abu Jahal ni, dia berangkat dengan tentera dia. Tetapi Abu Sufyan ni pula, dia dapat cari lorong tikus. Tempat yang Nabi sekat tu di Badar, dia boleh melencong. Abu Sufyan ni pun dia pandai juga. Dia dapat jalan lain, dia melencong-melencong je terlepas. Jadi Nabi tak berjaya sekat Abu Sufyan dan rombongan dagang. Di tengah jalan bertembung, Abu Sufyan nak balik Mekah, Abu Jahal nak pergi Madinah. Abu Sufyan kata, tak payah pergilah, sebab kumpulan kami selamat. Abu Sufyan kata ke Abu Jahal, tak payah susah-susah lah. Kumpulan kami selamat, tak ada harta yang dirampas, kami dapat jalan tikus yang lain, lencong. Tak payah pergilah. Tapi Abu Jahal dia kata, aku nak pergi juga. Aku dah siap semua dah. Aku akan pergi, aku tak akan U-turn. Aku tak akan patah balik, aku akan pergi juga. Banyaklah di kalangan tentera yang malas nak pergi. Tentera banyak yang kata, tak payah pergi lah. Buat penat aja, perang ni bukan menyeronokkan. Dah lah nak pergi tu jauh tu Madinah, penat lelah sampai sana kena perang pula. Banyak di kalangan tentera-tentera Abu Jahal yang protes dan nak patah balik. Tapi dia paksa mereka. Dia kata mereka bacul, pengecut. Dia paksa mereka. Dia buat macam-macam ugutan. Akhirnya terpaksalah tentera ni pergi jugalah ke Badar. Dia tak mesyuarat dah. Dia buat dalam bentuk paksa. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mesyuarat. Nabi Muhammad kata, kita ni asal datang nak sekat rombongan dagang. Aku dapat berita rombongan dagang dah terlepas. Kemudian Abu Jahal akan datang untuk berperang. Hampa ni main nak sekat rombongan dagang. Sekarang ni akan jadi perang. Jadi aku tanya pendapat hampa, nak perang ke tak mau perang? Hampa nak balik Madinah ke nak ikut aku? Kita akan berhenti di Badar. Sebab dalam perjanjian Madinah, penduduk Madinah akan menjaga keselamatan Nabi selama Nabi berada di Madinah. Badar ni dia luar kepada Madinah. Jadi Nabi tanya mereka, hampa tak mau ikut pun tak apa, hampa nak ikut pun tak apa, terpulanglah. Maka kata mereka, kami akan tetap bersama Rasulullah, menjaga keselamatan Rasulullah sama ada di Madinah atau di luar kota Madinah. Jadi Nabi berbincang dulu, kita boleh tengok nombor 2 di sini. Saya ada tulis nota kaki, Nabi buat perbincangan dengan para sahabat. Selepas Quraisy mengetahui perkara ini, mereka mengutuskan 950 orang tentera lelaki untuk melindungi dagangan mereka. Maka Nabi dan para sahabat yang ada bersamanya berhadapan dengan mereka dan memerangi mereka dengan peperangan yang sengit. Sebelum bergerak ke Badar, Baginda SAW berbincang dengan para sahabat tentang perkara ini. Sayyidina Sa'ad berkata, Sa'ad bin Mu'az, nama penuh dia, pemimpin Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia kata, sesungguhnya kami beriman dan mempercayaimu. Kami bersaksi atas kebenaran ajaran yang kamu bawa. Kami berjanji untuk sentiasa mendengar dan mentaatimu. Berangkatlah ke mana yang kamu suka. Kami tetap bersamamu. Demi Allah,
Jikalau kamu mengajak kami merentasi lautan, nescaya kami akan merentasinya bersamamu. Tidak akan ada seorang pun dari kalangan kami yang tidak turut serta bersamamu, dan kami tidak membenci untuk bertemu dengan musuh pada hari esok. Kami tak ada rasa nak takut, tak suka kepada kami suka. Jumpa musuh itu kesukaan kami untuk berjihad bersama-sama Rasul. Kemudian bangun seorang lagi tak, diwakil muhajirin pula. Kemudian Al-Miqdad bin Amru, atau lebih terkenal dengan panggilan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad pula berkata, berangkatlah wahai Rasulullah seperti yang Allah memberi arahan kepadamu. Kami pasti bersama kamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, wa qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini perkataan orang Yahudi kepada Nabi Musa. Maksudnya mereka, yakni Yahudi, berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki Baitul Maqdis selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Dalam Baitul Maqdis itu ada qauman jabbarin, ada satu tentera yang kejam. Nak masuk Baitul Maqdis kena perang dulu. Mereka tak mau masuk. Nabi Musa ajak mereka masuk perang, mereka tak mau. Mereka kata apa? Izhab anta wa rabbuka. Oleh itu pergilah kamu bersama Tuhan kamu. Kamu, Harun, Nabi Harun dan Allah. Pergi. Hampa pergi ya? Pergi perang. Nanti dah menang dah, panggil kami, jemput kami masuk. Dan berperanglah kamu berdua, Allah, Nabi Musa, Nabi Harun. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Itu Yahudi. Tak mau tolong Nabi Musa. Al-Miqdad berkata, tetapi kami berkata, pergilah kamu bersama Tuhan kamu. Izhab anta wa rabbuka. Pergilah kamu, wahai Muhammad, bersama Tuhan kamu. Faqatila, dan berperanglah. Inna ma'akuma laqatilun. Sesungguhnya kami juga akan berperang bersama-sama dengan kamu. Rasulullah amat gembira mendengar jawapan daripada dua sahabat tadi. Nabi mesyuarat dulu. Sebab mula-mula Nabi ajak dia pergi sekat dagangan Quraisy. Bila nak jadi gulai pula, nak kena tanya pula lah nipa. Kotlah nipa nak balik ke? Nipa kata kami ni main nak sekat ya. Kami pun tak siap barang-barang. Kami nak balik. Tak apa, Nabi boleh terima. Itu Nabi mesyuarat dulu, minta pandangan mereka. Rupa-rupanya mereka semua setia dengan Nabi. Sana tak mesyuarat, sini mesyuarat. Sana mimpi yang mengerikan di satu tempat. Sepupu Nabi nama Atiqah bin Abi Talib, waktu tu dia belum Islam, dia mimpi. Dia mimpi ramai orang mati terbunuh. Dia mimpi satu batu besar jatuh di Mekah. Kemudian batu tu bila jatuh berkecai kecil-kecil. Batu tu besar jatuh, pang, berkecai. Dan batu tu, serpihan itu pecah rumah orang Mekah ni. Serpihan itu kena pintu rumah ni pecah, kena pintu rumah ni pecah, kena pintu rumah ni pecah. Mimpi yang menakutkan. Dia pun tak tahu apa maksud mimpi ni. Habis rumah orang, pintu-pintu depan semua pecah. Macam kita lah, kalau tingkap kaca kena batu, perang pecah. Setiap buah rumah di Mekah pecah. Dia tak tahu apa maksud, tapi mimpi buruk. Sedangkan belah tentera Islam pula mimpi mereka berjaya bunuh, mereka bertarung dan mereka menjadi seorang hero, pahlawan, dan mereka berjaya menikam, membunuh tentera musyrikin. Itu mimpi belah tentera Islam. Dan Nabi bangun daripada tidur Nabi kata, kita akan menang. Aku mimpi dan aku dapat lihat di mana tokoh-tokoh besar musyrikin jatuh terlentang mati dibunuh. Di tanah Badar tu Nabi pi pangkah dah. Tang ni Abu Jahal akan kena bunuh. Tang ni. Dan memang betul, lepas perang, mayat-mayat, bangkai-bangkai mereka ni jatuh macam yang Nabi tanda. Nabi pangkah dah, tang ni Abu Jahal akan mati. Siapa bunuh tak tahu, tapi dia akan terlentang. Bangkai dia, mayat dia akan duduk sini. Tang ni.
Memang sungguh jadi sahabat pun bersemangat. Kalau kita mati syahid. Tapi Nabi dah janji kita akan menang. Allah janji ihda ta'ifatain. Salah satu daripada dua. Kalau berjaya sekat, dapat barang. Kalau berlaku perang, kamu akan membunuh mereka ini. Walaupun angka yang sedikit. Apa yang Nabi cakap itu memang berlaku. Sungguh, di mana tempat tanah yang Nabi tunjuk, di situlah Fulan bin Fulan mati. Allahu Akbar. Sana mimpi menakutkan. Atiqah mimpi, dia bagi tahu Abu Jahal. Abu Jahal kata, tak usah, layarlah mimpi itu, kita pi juga. Kita pi juga. Padahal mimpi itu maksudnya apa? Mereka mati. Mereka pi badan, mereka mati. Setiap rumah tu bersedih. Batu besar tu pecah kena rumah orang. Maknanya setiap rumah akan bermasalah. Akan sedih, murung, sedih, tak pi pun tak apa. Dan semua menyalahkan Abu Jahal. Abu Jahal pun mati juga dalam perang Badar. Kerana dia paksa kita. Setiap keluarga ada anak yang mati, ada anak yang ditawan. Sedih ya. Tu makna pintu rumah pecah. Tu takwilannya. Maka berangkatlah tentera muslimin sehingga mereka sampai di satu tempat yang tiada sumber air. Sedang para sahabat sangat dahaga dan ada juga yang berhadah dan junub. Ada juga yang tidur sampai berhadah. Apa dah tentera Islam ni? Mereka tak mimpi menakutkan. Mereka mimpi syok lah. Ada yang mimpi isteri. Ada yang mimpi bersetubuh. Syok mimpi. Nak perang. Tentera ni sikit. Tak ada baju besi, tak ada pedang. Tapi tidur malam boleh tidur. Sampai mimpi, sampai berhadas. Bayangkan. Tak ada nak gelabah, tak ada nak serabut. Tak, pala tidur. Tidur boleh layan mimpi sampai nak kena mandi wajib ni. Hak belah ni mana ada macam tu. Tidur pun tak jenyak. Tidur tak jerak. Ketak, takut. Belah ni tidur. Yughashikumun nu'asu amanatan. Allah bagi mengantuk. Allah bagi keamanan. Hampa boleh tidur. Ni esok nak perang ni. Mereka ramai. Mereka lengkap baju besi. Kita tak lengkap. Lantak biar. Tak pula tidur. Dengan penuh ketenangan, keamanan. Jadi bila tidur cukup, tenaga cukup. Sana tidur tak cukup. Dan ni pemain jauh tu letih. Jadi bila bangun ni tak ada wudu. Tak ada air. Nak mandi macam mana? Nak bagi tahu Nabi malu. Berhadah dan junub. Maka Allah menurunkan hujan rahmat kepada tentera muslimin. Pakat mandi hujan, padahal mandi junub. Waktu ni belum disyariatkan lagi tayamum. Mereka pun nak minum dengan nak mandi wajib. Macam mana nak buat? Ramai tu yang berjunub. Ramai yang mimpi. Semua dah kahwin, ada isteri, tinggal isteri. Beberapa hari tinggal isteri. Allah takdirkan mimpi. Nak semayang subuh. Macam mana nak buat? Allah turunkan hujan. Hujan rahmat. Dan Nabi bertafaul, Nabi optimis. Nabi kata, tengok hujan turun. Maknanya Allah nak turun. Hujan jatuh dari langit. Maknanya Allah nak pejatuh ketua-ketua musyrikin. Dengan turunnya hujan, Allah nak turunkan mereka. Dengan jatuhnya air hujan, Allah nak pejatuh mereka. Ini orang panggil tafaul. Kita pun boleh belajar macam tu. Tafaul dengan hujan. Hujan jatuh ke bumi. Allah nak pejatuh mereka. Jatuhlah. Kerajaan musyrikin Mekah akan jatuh. Pemimpin-pemimpin mereka akan mati. Nabi tengok hujan. Hujan rahmat. Mereka dapat meminum, berwuduk dan mandi. Mandi ni mandi junub ni. Dan mengisi air hujan ke dalam beberapa kolam. Adapun di puak kafir Quraisy, hujan itu menyebabkan mereka sukar bergerak. Kerana tanah yang basah menjadi becek dan melekat di kaki mereka. Kawasan tu dia tinggi. Tentera Islam dia duduk di tanah tinggi. Jadi air hujan mengalir dan jadi lecah. Jadi selut. Mereka main esok, mereka pijak selut. Wallahu alam, kita berhenti di sini dulu. Esok pagi insya-Allah kita sambung lagi pengkisahan peperangan Badar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.